yang dirahmati Allah sekalian, di sebelah kiri kita nampak nampak puncak bukit. Itulah merupakan Jabal Nur. Saya pakai sendiri sebelah kanan. Sebelah kanan depan tu. Sebelah kanan depan tu adalah puncak bukit yang di atasnya terletaknya. Yang bukit itu dinamakan sebagai Jabal Nur, yang mana di atasnya, di puncak Jabal Nur itu letaknya Gua Hira, yang merupakan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama daripada Jibril alaihi salam. Dalam peristiwa yang kita tahu, satu malam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam gua di Jabal Nur itu, di Gua Hira, kemudian datang Jibril alaihi salam. Datang Jibril, duduk bertemu dengan Rasulullah SAW, menemukan lutut Jibril dan lutut Rasulullah SAW, kemudian bertanya dengan Rasulullah, suruh Rasulullah membaca, Iqra. Kemudian Rasulullah jawab, Ma ana biqari, aku tak pandai baca. Sebab kita tahu Rasulullah SAW merupakan seorang yang ummi. Lepas tu pula Jibril alaihissalam datang, tak tahu apa-apa, tiba-tiba suruh baca. Nak baca apa kan? Kita pun tak tahu. Jadi itulah yang Rasulullah jawab 3 kali. Kemudiannya Jibril mengajarkan Rasulullah SAW dengan 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Okey. Jadi sebelah kanan itulah, kalau kita nampak, saya ingat ada orang Jabal Nur, Ustaz. Jabal Nur. Sebelah kanan tu kalau kita nampak ada sebahagian orang pakai baju putih ni atas tu. Ada sebahagian orang yang mujahadah sikit. So itulah puncak di atas bukit tu, di letaknya Gua Hira. Kalau kita nampak ada orang naik atas tu. Kan? Nampak ada orang yang sedang naik panjat bukit tu. Jadi itulah sebahagian jemaah yang sedang nak memanjat ke arah Gua Hira di puncak Jabal Nur. Jadi bagi para jemaah sekalian yang berhasrat nak bersama-sama dengan kita, Zul kata dia tak sama-sama nak bawa jemaah naik atas Gua Hira, insya-Allah. Zul dengan Fitri lah. Saya tak berapa nak ngaji naik atas tu kan. Tapi insya-Allah saya akan hantarlah sampai kat bawah. Okey. Jadi insya-Allah kita para jemaah yang berhasrat nak panjat Gua Hira, hari Khamis malam Jumaat kita akan panjat Gua Hira. Jadi bagi yang nak pergi boleh bagi nama awal supaya kita dapat susun kenderaan yang bersesuaian, insya-Allah. Okey. So daripada puncak Jabal Nur itu insya-Allah kita akan nampak pemandangan kota Mekah. Daripada puncak Jabal Nur itu, Jabal Nur sesuai dengan namanya, bukit yang bercahaya. Memang waktu malam dia walaupun dalam keadaan gelap, kita masih boleh nampak lagi untuk kita melangkah ke atas tu. Dan daripada puncak tu kita akan nampak kota Mekah. Dan itulah yang diceritakan bagaimana Rasulullah SAW baginda bersendirian di Gua Hira itu, memandang ke kota Mekah, memikirkan bagaimana masyarakat Mekah yang dalam keadaan kesesatan yang sangat jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka semua merupakan orang yang dahulunya datuk nenek mereka merupakan orang yang beramal dengan ajaran Ibrahim alaihissalam. Kemudian daripada itu berlaku peristiwa yang Ustaz sebut, yang sebut tadi nama manusia yang bernama Amr bin Luhai, yang membawa berhala daripada Syam kepada mereka. Dan diriwayatkan bahawa Amr bin Luhai ni besok dia akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan perutnya penuh dengan batu-batu dan di api neraka atas perbuatannya bawa berhala itu. Setiap kali orang sembah berhala, dia akan dapat akibat daripada perbuatan itu. Jadi seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menunjukkan satu perkara yang baik, maka dan perkara yang baik itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan dapat kebaikan tidak kurang daripada orang yang buat. Begitu juga barang
barang siapa yang menunjukkan perkara yang buruk, perkara yang jahat, dan perkara itu diikuti oleh orang yang lain, maka dia akan dapat keburukan dan akibat tidak kurang daripada orang yang buat itu juga. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa berusaha untuk bawa kebaikan kepada masyarakat, bawa kebaikan kepada, menunjukkan perkara yang baik kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan setiap kali perkara-perkara yang baik itu diajarkan, dilakukan, kita akan dapat sahamnya, insya-Allah. Itu saya selalu sebut betapa beruntungnya dalam rombongan kita ada cikgu sekolah rendah terutamanya. Betapa beruntungnya cikgu-cikgu ni yang mengajarkan. Sebab orang alim pesan kita sebagai ibu dan ayah, jadikanlah diri kita sebagai orang yang pertama mengenalkan huruf, mengajarkan bacaan Fatihah kepada anak-anak kita, supaya setiap kali anak-anak kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah akan rezekikan pahala kepada kita. Begitu juga macam saya sebut tentang guru-guru ini. Bagaimana cikgu-cikgu ini, guru-guru ni daripada anak-anak belum pandai membaca, cikgu-cikgu ni lah yang mengajarkan mereka daripada mengenal huruf alif, ba, ta, sampai mereka pandai mengaji dan sebagainya. Mudah-mudahan setiap kali anak-anak murid ini baca Al-Quran, akan dapat juga kebaikan kepada guru-guru ni, insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita dah pun memasuki Kota Mekah.